Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan jangan diubah-ubah cara orang-orang Brunei dalam menagih berkat dan rahmat. Baginda juga mengingatkan agar kewajiban berjaga-jaga sewajarnya diteruskan kerana tiada siapa yang dapat meramalkan bilakah wabak coronavirus akan berakhir dan dunia bebas daripadanya. Justru Baginda menekankan mengenai mustahaknya semua kegiatan harian dilakukan secara berhemah. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengingatkan demikian dalam titah perutusan sempena menyambut bulan Ramadan tahun 1442 Hijrah bersamaan 2021 Masihi. Umat Islam titah Baginda wajar bersyukur kerana dapat menyambut kedatangan Ramadan iaitu bulan yang penuh berkat. Baginda bertitah penularan wabak coronavirus yang sehingga kini masih melanda dunia menyebabkan umat Islam berpuasa dalam suasana berbeza pada tahun sudah. Di negara kita, alhamdulillah, keadaan menunjukkan perkembangan yang baik, di mana wabak yang menakutkan ini, dengan izin Allah, telah dapat dikawal. Ini semua sudah tentu akan menjadi berita gembira kepada umat Islam di negara ini, khasnya untuk melakukan ibadat puasa dalam suasana lebih selesa. Ini juga tidak syak lagi, adalah merupakan rahmat kepada Brunei yang wajib disyukuri. Cara bersyukur itu tidak lain ialah dengan melakukan ketaatan dan ibadat kepada Allah jua, di mana pada saat ini ibadat yang sangat dituntut ialah menunaikan puasa sepanjang bulan Ramadan. Beta berharap kita semua akan dapat menjalani ibadat ini tanpa halangan atau gangguan, di samping juga ibadat-ibadat fardu yang lain. Dan bahkan kita juga insya-Allah boleh menggandakan ibadat-ibadat sunat seperti membaca Al-Quran, bersedekah dan sebagainya. Yang semua itu menjanjikan pahala dan keberkatan. Inilah cara kita orang-orang Brunei dalam menagih berkat dan rahmat. Sayugia cara ini jangan ia diubah-ubah. Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia memperingatkan kebiasaan baru wajar diteruskan demi keselamatan dan kesihatan. Ini kerana tegas Baginda, kesihatan sangat penting khasnya bagi tujuan kita menjalani ibadat puasa. Bagaimanapun, sebagai mengambil kira situasi yang ada, semua kegiatan harian kita masih saja perlu untuk mematuhi SOP yang telah ditentukan. Jangan diabaikan langkah berjaga-jaga selama mana keadaan memerlukan. Kita tidak pasti bilakah wabak ini akan berakhir dan dunia bebas daripadanya. Tidak siapapun yang dapat meramalkannya. Oleh itu, kewajipan berjaga-jaga itu sewajarnya lah diteruskan. Semua kegiatan harian kita mustahak dengan berhemah, iaitu ketika berkumpul, beriadah, membeli belah di tempat-tempat awam seperti pasar dan lain-lain. Jika peraturan untuk mematuhi SOP masih berjalan, maka hendaklah ia diikut. Kita wajar teruskan kebiasaan baru.
untuk keselamatan dan kesihatan. Kesihatan sangat penting, khasnya bagi tujuan kita menjalani ibadat puasa. Wajar bagi kita berazam untuk berpuasa genap sebulan, insya-Allah. Niat kita yang baik ini akan diperturut oleh Allah Subhanahu wa taala. Situasi pada masa ini pada hemat baginda tidak akan menghalang umat Islam untuk hadir ke tempat-tempat ibadat seperti biasa, berbeza daripada situasi pada tahun lalu apabila kehadiran ke masjid, surau dan balai ibadat terpaksa ditangguhkan. Tidak ada sebab situasi negara pada masa ini akan mengganggu ibadat kita. Kalau pada tahun lepas, untuk beberapa ketika, kita memang terpaksa menangguhkan kehadiran ke masjid, surau dan balai ibadat untuk sembahyang fardu Jumaat dan sembahyang fardu yang lain secara berjemaah serta juga sembahyang sunat tarawih. Tetapi pada tahun ini, alhamdulillah, situasi nampaknya tidak akan menghalang kita untuk hadir ke tempat-tempat ibadat seperti biasa. Kecualilah berlaku perkara-perkara di luar dugaan. Selepas menyempurnakan puasa, kita akan memasuki pula gerbang hari raya. Semoga Allah akan mengurniakan kepada kita kesihatan untuk dapat merayakannya dalam keadaan aman dan selamat. Sebelum itu, persediaan eloklah disederhanakan sahaja sesuai dengan keadaan dan faktor ekonomi masa kini. Berjimat dalam berbelanja adalah bererti menolong diri kita sendiri. Bulan Ramadan Al-Mubarak adalah bulan yang dinanti-nantikan. Bulan yang memberi makna besar dalam perjalanan hidup seorang Muslim. Ini kerana ianya menjanjikan ganjaran pahala berlipat ganda kepada setiap amalan yang dilakukan dan padanya terhimpun rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu syurga dibuka pada bulan Ramadan dan peluang-peluang mendapatkan kelebihan dan pahala yang berlipat ganda turut dibukakan seluas-luasnya sepanjang bulan mulia ini. Tadarus Al-Quran di masjid, surau dan balai ibadat adalah merupakan salah satu aktiviti takmir di bulan Ramadan yang mendapat sambutan masyarakat Islam di negara ini. Malam tadi, majlis pembukaan Tadarus Al-Quran diadakan sejurus lepas sembahyang tarawih. Majlis dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Omar Ali Saifuddin. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Sri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis diteruskan dengan tadabbur Al-Quran yang disampaikan oleh Awang Haji Yusof bin Haji Majid, Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat 2. Juga hadir Pengiran Datu Sri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Sementara itu, petang kemarin 12 das tembakan meriam dilepaskan di ibu negara. Tembakan meriam merupakan satu tradisi di negara Brunei Darussalam bagi menyambut ketibaan bulan penuh berkat dan rahmat iaitu bulan Ramadan. Pelepasan tembakan meriam di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin dilaksanakan oleh para anggota Polis Tentera Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB yang diketuai oleh Kapten Haji Muhammad Ali Hassan bin Haji Japar, Pegawai Tugas Am Polis Tentera ABDB selaku pegawai tembak.
Pengumuman mengenai hasil meruqyah 6 bulan Ramadan disiarkan ke seluruh negara melalui radio dan televisyen Brunei, yang mana hasil daripada meruqyah 6 bulan yang dilakukan di beberapa lokasi yang ditetapkan di negara ini pada Isnin lalu tidak sabit kelihatan. Umat Islam di seluruh negara mula mengerjakan sembahyang sunat tarawih malam tadi di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat di seluruh negara. Ramadan datang lagi. Kedatangan bulan penuh berkat itu pastinya disambut dengan penuh kesyukuran dan kegembiraan. Umat Islam di seluruh dunia tentunya amat bersyukur kerana masih dipertemukan lagi dengan bulan yang penuh rahmat, bulan keampunan dan bulan yang dirindui oleh seluruh umat Islam tidak terkecuali di negara ini, terutamanya dalam menunaikan ibadah puasa. Ia merupakan kewajipan yang perlu dilaksanakan dengan penuh keikhlasan agar memperoleh segala kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memandangkan seluruh dunia masih terkesan dengan penularan pandemik COVID-19, ibadah puasa dan amal ibadat lainnya di bulan Ramadan disesuaikan kepada norma baharu, terutamanya daripada aspek keselamatan dengan mematuhi garis pandu yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Di negara ini, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, pandemik COVID-19 dapat dikawal dengan berkesan melalui usaha-usaha pencegahan secara bersepadu dan juga faktor doa yang telah diamalkan. Pada bulan Ramadan lalu, penularan pandemik COVID-19 telah menyebabkan umat Islam di negara ini melakukan solat tarawih dan bertadarus Al-Quran hanya di kalangan ahli keluarga masing-masing. Keadaan tersebut sempat menimbulkan keresahan. Namun, semuanya akur, bahkan menggunakan waktu-waktu tersebut sebaiknya untuk beribadat dan solat tarawih berjemaah bersama keluarga di rumah dan secara langsung mengeratkan lagi hubungan. Ini membuktikan bahawa COVID-19 tidak mengganggu umat Islam dan bukan penghalang untuk melakukan ibadat puasa dan amal ibadat yang lain. Namun, pada bulan Ramadan tahun ini, norma biasa itu akan kembali dilaksanakan dengan umat Islam di negara ini dapat memeriahkan masjid, surau dan balai ibadat dengan sembahyang sunat tarawih berjemaah dan bertadarus. Rasa syukur terus dipanjatkan dalam memperolehi peluang untuk meningkatkan amal ibadat dan meraih lebih banyak keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan yang mulia ini, dan pada masa yang sama terus mematuhi aspek-aspek keselamatan yang telah ditetapkan. Apa yang dapat dilihat, Ramadan pada tahun lepas dan juga tahun ini bukan sahaja perjuangan umat Islam untuk menentang nafsu, lapar dan dahaga, tetapi juga perjuangan menentang virus COVID-19 yang telah meragut banyak nyawa di seluruh dunia. Pengajarannya, walaupun pandemik terus melanda, namun semangat persiapan untuk menyambut Ramadan dengan keimanan yang kukuh wajib dilaksanakan. Tahun lepas kami berpuasa dalam keadaan mengalami pandemik COVID-19, dan pada tahun ini insya-Allah kami akan dapat semula lagi sembahyang tarawih berjemaah di masjid-masjid. Ketani diberi kesempatan dan ketani dibebaskan untuk berjemaah bersama-sama insya-Allah di masjid-masjid. Memberi ketani peluang untuk memperbanyakkan ibadah-ibadah ataupun zikir-zikir dan menghadiri kuliah-kuliah. Masjid pun alhamdulillah, mudah-mudahan saya bergema sekalian ini dengan kehadiran para jemaah, orang ramai muslimah belia dan sebagainya lah datang ke masjid dengan bersembahyang sunat tarawih dan juga membuat tadarus. Pada bulan Ramadan yang akan datang ini, saya berharap saya dapat memperbaiki diri saya lagi. Kami sangat gembira. Lebih-lebih lagi belia seperti saya ini yang akan mengikuti bermacam-macam aktiviti belia masjid di bulan Ramadan ini. Memperbaiki amal ibadah dan memperbanyakinya di malam bulan Ramadan.
Selamat menyambut bulan Ramadan. Perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 10 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar, Kementerian Kesihatan melaporkan tiada kes jangkitan baharu dicatatkan kemarin. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini kekal 219, manakala jumlah keseluruhan kes sembuh adalah 206. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 78 kes. 519 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 16,634 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 134 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 117,287 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama memaklumkan waktu persekolahan bagi sekolah Ugama dan Arab di bulan Ramadan tahun 1442 Hijrah bersamaan 2021 Masihi akan berjalan seperti berikut. Waktu pembelajaran sekolah ugama di seluruh negara bagi darjah 4, 5 dan 6 adalah sesi pagi bermula pukul 8 pagi hingga 9.30 pagi. Sementara sesi petang bermula pukul 12.30 tengah hari hingga 2 petang. Manakala darjah pra 1, 2 dan 3 adalah dicutikan. Sekolah Persediaan Arab bagi tahun 5 dan 6 pula waktu pembelajaran bermula pukul 7.30 pagi hingga 11.40 pagi. Manakala Sekolah Menengah Arab bagi tahun 7 hingga Prayu waktu pembelajaran bermula pukul 7.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Jabatan Pengangkutan Darat JPD Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dalam siaran akhbarnya memaklumkan kepada orang ramai bahawa waktu beroperasi perkhidmatan kaunter JPD sepanjang bulan Ramadan 1442 Hijrah bersamaan 2021 Masihi adalah seperti berikut. Semua cawangan JPD iaitu semua perkhidmatan kaunter Pusat Pemeriksaan Kenderaan JPD dibuka pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pukul 8.15 pagi hingga 12.30 tengah hari. Sementara itu, di Ibu Pejabat JPD Gadong iaitu perkhidmatan memperbaharui lesen memandu dan kenderaan hanya dibukakan pada hari Jumaat pukul 8.30 pagi hingga 11 pagi. Manakala cawangan JPD daerah Tutong dan Blyth bagi perkhidmatan yang sama juga hanya dibukakan pada hari Jumaat minggu kedua dan minggu terakhir bulan Masihi mulai pukul 8.30 pagi hingga 11 pagi. Dalam pada itu, Kompleks Latihan dan Ujian Memandu Litar JPD Kampung Sungai Akar dan cawangan JPD Daerah Temburong akan dibuka setiap hari kecuali hari Jumaat. Sementara itu, perkhidmatan kaunter dan pusat pemeriksaan kenderaan JPD tidak beroperasi pada hari kelepasan awam.